Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah, Ustazah harapkan semuanya dalam keadaan sihat. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini. Pendidikan Islam tahun 3, kita hanya nak ulang kaji sahaja. Tajuk ni kita dah belajar. Kita nak ulang kaji sahaja bidang hadis. Tajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Dah bersedia dengan buku teks? Okey, jom tengok buku teks muka surat 42. Boleh? Okey, jom kita teruskan pembelajaran kita. Okey, nak tengok buku teks boleh, nak tengok dekat slide Ustazah sediakan ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok pengertian hadis. Kita nak ulang balik apa maksud hadis ni. Kita sebut hadis. Kita nak tahu apakah maksud hadis, pengertian hadis. Hadis ialah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Ingat, perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Itu adalah pengertian hadis. Okey, jom kita nak tengok apa pula yang perlu kita tahu lepas ni. Okey, tadi dah tahu tentang pengertian hadis. Sekarang kita nak tengok pula apa dia kepentingan hadis ni. Kepentingan hadis. Ia merupakan sumber kedua selepas Al-Quran. Kalau orang tanya, hadis ni sumber keberapa untuk dirujuk kan? Ianya merupakan sumber yang kedua selepas Al-Quran. Okey, ia berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Jadi ada dua kepentingan hadis. Yang pertama, ia merupakan sumber kedua selepas Al-Quran. Yang kedua adalah berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Okey, jom kita tengok apa pula yang perlu kita tahu lepas ni. Okey, kalau tengok dalam buku, inilah hadis yang kita belajar. Tajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, jom kita tengok hadisnya. Hari tu Ustazah dah ajar, dah sebutkan dah. Jom kita baca lagi sekali untuk ulang kaji. An Ibni Abbas qala Rasulullah laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Apa maksud dia? Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Jadi dekat hadis ni dia ajak kita sayang orang muda dan hormatkan orang tua. Okey. Jadi apa lagi yang perlu kita tahu lepas ni? Okey, jom kita tengok. Okey, jom kita nak tengok adab mengasihi orang muda. Siapa nak baca untuk Ustazah? Ustazah tahu ramai yang nak baca dengan Ustazah kan? Okey, jom kita baca bersama-sama. Ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, berbicara dengan nada yang mesra. Walaupun dia lebih muda pada kita, kita juga cakap dengan nada yang mesra. Okey, 2, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Saling tolong-menolong. Berbaik-baiklah. Menasihati dengan kata-kata yang baik. Nak nasihat orang, guna kata-kata yang baik. Barulah orang boleh terima. Yang keempat, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan asyik marah je. Sayangi mereka. Lihat mereka dengan penuh kasih sayang. Dan akhir sekali, menunjukkan contoh yang baik kepada orang yang lebih muda daripada kita. Contoh yang baik. Jangan bagi contoh yang buruk kepada mereka. Nanti mereka ikut. Okey. Jadi kita nak tengok pula adab yang seterusnya.
Tadi kita dah belajar tentang adab mengasihi orang muda kan? Jadi sekarang kita nak tengok pula bagaimana pula adab dengan orang tua pula. Okey, kita tengok. Yang pertama, memanggil dengan panggilan terhormat. Jangan panggil oi oi oi. Panggil pakcik, makcik, kakak, abang. Macam tu, panggil dengan panggilan yang terhormat. Yang kedua, meminta nasihat dan bimbingan. Boleh juga kita minta nasihat daripada orang yang lebih tua pada kita. Minta bimbingan dia. Lepas tu, memberi salam. Kalau jumpa cikgu, jumpa mak ayah kawan-kawan kita dekat luar, dekat pasar raya kan. Kita bagilah salam. Jangan sombong. Dan yang akhir sekali, sopan santun dalam bicara. Cakap dengan lemah lembut, sopan santun. Barulah orang yang lebih tua pada kita ni, dia kata baiknya lah budak ni kan, cakap sopan santun, lemah lembut kan. Jangan cakap kasar dengan orang tua, nanti orang tua tak suka. Okey, jom kita tengok tajuk yang seterusnya. Okey, ni adalah sambungan daripada adab mengasihi orang tua tadi. Yang seterusnya, taat kepada orang tua. Orang tua ni siapa? Ibu bapa, datuk, nenek, kakak, abang. Taat kepada perintah dia. Apa yang dia minta tolong, kita tolong. Apa yang disuruh, kita buat. Selagi tidak menyalahi undang-undang. Okey. Yang kedua, dahulukan orang tua dalam semua hal. Macam mana dahulukan orang tua ni? Apa-apa yang kita lakukan, minta izin dengan orang tua dulu. Mesti dulu. Kalau contoh nak pergi bermain, cakap, mak, saya nak pergi main rumah kawan. Mesti bagi tahu. Dalam semua hal. Tak boleh berselindung atau berrahsia dengan orang tua. Okey, seterusnya bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Sikap baiklah kan. Lemah lembut dengan orang yang lebih tua. Okey, dan akhir sekali, ringan tulang untuk membantu. Ringan tulang untuk membantu. Kalau kita tengok cikgu bawa buku banyak, apa kita nak tengok? Tengok je ke? Kita tolong. Kita tengok ada orang tua ni, pakcik tua ni, dia pergi pasar, dia balik pasar bawa banyak barang. Kita nak buat apa? Tengok je ke? Tolong dia. Mesti dia suka. Pakcik, boleh saya tolong pakcik? Ataupun cikgu tadi kan? Cikgu, ustazah, teacher, boleh saya tolong? Mesti cikgu tu suka sangat kan? Anak murid yang rajin membantu. Okey, jom kita nak tengok tajuk yang seterusnya. Okey, sekarang kita nak tengok kesan mengasihi orang muda. Kesan mengasihi orang muda. Apa yang kita dapat? Okey, yang pertama, kita akan disayangi dan dihormati. Keluarga juga hidup bahagia. Masyarakat hidup aman. Orang muda lebih sopan dengan kita, yang lebih tua ni kan. Wujud kerjasama dalam semua urusan. Bila bergotong royong, yang tua buat kerja yang lebih ringan, orang muda-muda buat kerja yang lebih berat. Itulah kerjasama dalam semua urusan. Itu adalah kesan mengasihi orang muda. Yang ni kena tengok betul-betul sebab latihan nanti berkait dengan kesan. Okey? Okey, jom kita tengok tajuk seterusnya. Okey, tadi kesan mengasihi orang muda. Sekarang apa pula kesan apabila kita mengasihi atau menghormati orang yang lebih tua? Yang pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Orang muda sayang orang tua sayang orang muda, sama-sama kan? Okey, kehidupan lebih diberkati, memperoleh ketenangan jiwa, dikasihi Allah dan Rasul, dan juga kehidupan masyarakat lebih harmoni. Ini adalah kesan. Ingat dua-dua kesan tadi. Kejap lagi kita nak buat latihan. Sebelum kita nak buat latihan, kita kena tengok dulu apa rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Okey,
Bacakan bersama-sama. Tengok dia kata, kita hendaklah menghormati orang tua dan mengasihi orang muda agar kehidupan kita diberkati dan diredai seperti yang disarankan dalam hadis yang telah kita pelajari tadi. Okey, faham tak setakat ini? Ustazah harap semua dapat info ataupun maklumat sedikit sebanyak tentang hadis yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Boleh? Okey, jom kita nak buat latihan budak-budak ni. Dah bersedia? Okey, sediakan modul modul yang Ustazah bagi, yang kamu ambil dekat sekolah. Modul ni. Modul ni Okey. Okey, dekat modul Ustazah tu, Ustazah tak susun sebab adalah sebab ya. Okey, jadi kamu kena carilah kena cari tajuk 2.1 hadis. Hadis, cari hadis. Dia ada 2 muka surat saja. Hadis ni tengok untuk latihan ini, jika kamu dapat siapkan dia, kamu akan berjaya mendapat TP5. Tahap penguasaan 5 dalam PBD. Ustazah akan tanda dekat sini. Kalau betul semua, Ustazah akan tanda menguasai. Kalau salah, Ustazah tanda dekat sini belum menguasai. Tak dapatlah TP5. Jadi, kena buat betul. Betul. Okey, dia kata apa? Tulis kesan mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua. Dekat sini ada 1, 2, 3 kesan. Kamu kena letak dekat nombor 1, 2, 3 ni berdasarkan kenyataan yang diberi. Ustazah tak boleh bagi jawapan sebab ini adalah penilaian. Boleh tak? Kalau ada apa-apa masalah ataupun tak faham, boleh terus tanya dengan Ustazah. Okey. Ustazah harap semua orang dapat isi tempat kosong ni dengan jawapan yang betul. Dah siap? Nanti tangkap gambar, hantar dekat WhatsApp Ustazah. Nanti Ustazah akan tanda. Okey, boleh? Dah siap latihan sebelah tadi? Okey, kita tengok pula. Sama juga dalam modul Ustazah tu, cari dekat tajuk 2.1 hadis. 2.1 hadis. 2 je latihan hari ni. Okey, yang pertama tadi dengan yang kedua. Yang ni, kalau kamu berjaya jawab dengan jawapan yang betul, akan dapat TP6. Tahap penguasaan 6 ni adalah tahap penguasaan yang paling tinggi dalam PBD. Okey, jadi kalau betul semua, jawapan tepat, tulisan cantik, okey, kita bagi menguasai. Kalau jawapan salah, suka hati letak je, tak boleh. Ustazah akan tanda belum menguasai. Okey. Kalau nak dapat TP6, kena tulis betul. Betul. Apa yang disuruh? Berdasarkan gambar, tuliskan tindakan yang perlu kamu lakukan. Tengok gambar. Apakah tindakan saya? Apa yang perlu kita buat? Nah, ini macam tadi Ustazah dah bagi contoh. Nampak cikgu bawa beg tangan, bawa buku banyak. Apa yang perlu kita buat? Tengok je ke? Tulis dekat sini. Yang ni, apa gambar dia? Apa tindakan kamu? Apa gambar dia? Apa tindakan kamu? Fikirkan tindakan yang sewajarnya kamu lakukan apabila melihat situasi-situasi ini. Boleh? Okey, itu saja untuk hari ini. Ustazah harap semua 20 orang murid 3 Gemilang dapat menjawab dengan baik, dengan tepat untuk tajuk hadis ni. Lepas tu, Ustazah harap juga bila dah siap, hantar dekat Ustazah. Maklumkan dekat Ustazah. Senang Ustazah nak tanda, Ustazah nak record. Dapat berapa kan? Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Bertemu lagi kita pada esok hari. Jawi pula. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.